Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awal ini bersama saya Hakim Rahman langsung dari World Trade Center WTC. Baik, kerajaan sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan pengambilan vaksin dalam usaha untuk mencapai sasaran imuniti kelompok menjelang Oktober ini. Dan perkara berkenaan sedang diteliti dan keputusannya dijangka akan diumumkan selewat-lewatnya bulan depan sebaik kajian menyeluruh dijalankan. Tetapi untuk kita memahami lebih lanjut mengenai keperluan vaksin dan ataupun keperluan mewajibkan vaksin ini, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Selamat pagi Datuk. Datuk, pertama sekali, siapa golongan yang tak boleh divaksin ini? Ya, selamat pagi Hakim. Sebenarnya tak ramai kumpulan ataupun orang-orang yang tak boleh divaksin. Cuma mungkin yang mengalami alergik yang kuat ataupun mempunyai penyakit-penyakit kita panggil yang gangguan dari segi imuniti mereka. Tapi tak ramai. Jadi yang penting dapatkan nasihat pakar, kemudian kita buat keputusan. Ya saya. Datuk, mereka yang tidak mahu ataupun menolak vaksin ini sehingga kerajaan terpaksa mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksinasi ini, apa yang mereka perlu tahu mengenai mutasi virus yang menyebabkan wujudnya varian-varian yang lebih mudah menjangkiti seperti varian Delta dan juga Lambda ini? Ya, kita perlu tahu kalau kita divaksin, maka tubuh kita akan melawan virus dan varian kerja lemah dan akhirnya hilanglah. Tetapi jika kita tidak divaksin, bila virus itu masuk ke dalam badan kita, badan orang tidak divaksin, maka dia akan membiak dan juga menjadi satu mutasi ataupun mereka berubah kerana virusnya akan menjadi lebih hidup dan menjadi lebih orang katakan mudah untuk menjangkiti. Jadi sebenarnya mereka yang tidak diberi vaksinasi ini menjadi satu pusat untuk membiakkan ataupun menambahkan virus COVID-19 ni. Di samping itu dia juga menyebabkan mutasi-mutasi yang akan melawan vaksin-vaksin yang akan datang nanti. Ya, saya. Maksud Datuk, adakah golongan yang tidak divaksin ini mungkin boleh melambatkan ataupun merisikokan wujudnya varian baru dan juga melambatkan usaha kita untuk mencapai imuniti kelompok sekaligus untuk hidup dalam keadaan normalsi ataupun kembali kepada keadaan normal? Ya, betul. Jadi ada dua keadaan. Pertama, orang yang tidak divaksin ni, pertama bila dia dapat serangan daripada virus ni, dia akan mendapat penyakit dan juga merebakkan kepada orang lain. Dan yang kedua, dia juga menyebabkan nanti mutasi kepada jenis-jenis virus yang baru. Dan ini akan menghalang ataupun mengurangkan keupayaan vaksin yang kita ada ini untuk melawan mutasi ataupun varian yang baru tadi. Jadi itu adalah penting kerana berlaku nanti jangkitan bukan saja kepada orang yang tidak diberi vaksin, tetapi kita panggil breakthrough infection yang juga akan berlaku pada orang-orang yang telah diberi vaksin kerana perubahan varian tadi. Ya, saya. Datuk, mewajibkan vaksin ini melibatkan soal perundangan, hak individu dan juga menjaga kesihatan umum ataupun kemaslahatan umum. Perlukah kita lihat model negara seperti Perancis ataupun United Kingdom yang mewajibkan kepada individu ataupun mereka yang bekerja di kawasan berisiko, contohnya guru ataupun pekerja di rumah jagaan orang tua, kerana realitinya walaupun kita tidak membicarakan secara terbuka, ada mereka yang bekerja dalam sektor-sektor yang kritikal seperti di sektor kesihatan, seperti di sektor pendidikan melibatkan anak-anak ini ataupun di rumah jagaan orang tua, iaitu golongan yang berisiko lebih mudah dijangkiti, masih lagi refuse untuk mengambil vaksin. Adakah kita perlu melihat kepada model berkenaan instead of mewajibkan kepada keseluruhan populasi tapi hanya kepada mereka yang bekerja di sektor-sektor tertentu? Ya, dari segi kesihatan awam dan kepentingan awam, kita perlu menghayati atau mengingatkan orang ramai bahawa kepentingan awam itu adalah lebih tinggi daripada kepentingan individu. Dan ditambah lagi jika kepentingan individu itu tidak berdasarkan kepada sains ataupun fakta-fakta sedia ada. Jadi kami merasakan bahawa perlu kita mengadakan satu peraturan yang mewajibkan, betul, seperti golongan pekerja di dalam sektor-sektor yang berkaitan seperti kesihatan, pendidikan, industri dan juga yang bekerja dengan ramai orang.
Kerana jika mereka tidak diberi atau tidak mahu vaksin, mereka membahayakan diri mereka dan juga membahayakan orang yang mereka jaga. Jadi mesti ada peraturan bahawa siapa yang di dalam sektor-sektor ini mesti mempunyai vaksin. Jika tidak, kita kena buat macam kita kata realignment untuk kerja-kerja mereka. Kadang mereka tidak seharusnya berada di dalam sektor ataupun di dalam bidang penjagaan tersebut. Jadi ini bukan masalah hak individu, tapi adalah hak awam dan juga kepentingan masyarakat yang lebih penting dan lebih besar lagi. Ya, saya setuju untuk kita adakan peraturan yang sebegitu. Ya, saya. Datuk, berkenaan dengan tindakan undang-undang mengikut peruntukan sedia ada, adakah jika suntikan vaksin itu diwajibkan, adakah perkara ini boleh digubal semula ataupun tidak perlu perundangan tapi hanya maksud saya mungkin kita terpaksa mendiskriminasikan quote-unquote mendiskriminasikan mereka yang tidak menerima suntikan vaksin ini. Contohnya, mereka yang tidak dapat 2 dos suntikan vaksin ini tidak boleh merentas negeri, tidak boleh makan di kedai seperti di negeri-negeri di fasa 2. Adakah pendekatan dari sudut perundangan bagaimana yang perlu kita ambil jika kita ingin mewajibkan vaksin ini? Ya, saya rasa kita kena lihat dua lah. Pertama, Akta Sedia Ada, Akta 342 tu. Kerana mungkin ada clause dalam tu yang membolehkan kita mewajibkan vaksin kepada setengah-setengah golongan. Tapi untuk masyarakat umum mungkin kita kena satu perundangan atau peraturan yang lebih luas. Dan kita kena juga memahamkan masyarakat bahawa ini bukan faktor diskriminasi tetapi adalah faktor pilihan masing-masing. Mana kita memilih untuk tidak vaksin, maka dengan itu kita tidak diberi kemudahan untuk mendapatkan perkhidmatan dan sebagainya lah. Jadi ini adalah untuk kepentingan umum. Dan saya rasa kita kena tegas bila kita sudah sampai ke satu peringkat yang mana tahap ataupun liputan imunisasi kita telah tinggi dan varian-varian baru akan wujud dan juga golongan yang tidak mahu divaksin ini merupakan satu golongan yang katakan besar dan juga penggugat kesihatan dan kepentingan umum. Ya, kita perlu fikirkan begitu. Ya, saya. Datuk, dari aspek kesihatan awam, bagaimana maklumat mengenai vaksin ini ataupun disinformation mengenai vaksin ini boleh disalah faham ataupun bagaimana pendekatan boleh diambil kerajaan untuk memastikan mereka mendapat maklumat yang mencukupi supaya mereka boleh membuat well-informed decision sama ada untuk menolak ataupun menerima vaksin ini? Ya, dia ada dua perkara ya. Pertama, kita semua pihak, kerajaan, NGO, masyarakat, kita mesti mewar-warkan kepentingan, faedah dan juga orang katakan tidak ada masalah berkenaan vaksin. Maksudnya semua orang memainkan peranan. Yang kedua, kita juga kerajaan, masyarakat, individu supaya kita menghentikan ataupun mematikan sebaran yang tidak betul, disinformation, ataupun kita cuba jika kita terima satu WhatsApp ataupun video dan sebagainya, jika itu tidak betul maka kita lakukan secara drastik, secara bersungguh-sungguh untuk mematikan hujah itu supaya dia tidak tersebar kepada orang ramai. Jadi kita kena buat itu kerana ini sangat penting bagi kita. Ya, saya.